بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, tidak kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, para tetamu Allah yang hadir duduk beriktikaf di rumah Allah ini pada hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, hari Jumaat ini. Satu nikmat yang begitu besar. Semoga tuan-tuan dan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur yang kita impikan, yang kita minta, yang kita doakan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allah telah makbulkan kepada kita. Allah telah balighna Ramadan. Suatu nikmat yang begitu besar. Sebenarnya terlalu banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Antaranya nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita dari dulu, kini dan selamanya. Insya-Allah akhir kalam kita juga insya-Allah dengan Islam yang kita doakan. Apa yang kita impikan untuk bertemu dengan Ramadan, hari ini kita sudah berada 4 Ramadan. Ahlan Ramadan. Kita sudah masuk ke madrasah Ramadan. Ramadan datang lagi. Ramadan yang kita rindu, Ramadan yang kita nanti-nantikan. Hari ini kita sudah menjadi tetamu Ramadan. Dan alhamdulillah, hari ini dan sebelum ini dan seterusnya sehingga habis Ramadan, insya-Allah kita berdoa supaya Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu. Kita minta Allah limpahkan. Limpah ni dengan maksud banyak kan? Taufik dan hidayah agar kita kekal sebagai orang-orang yang ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalangan kita yang saleh, insya-Allah. Alhamdulillah, Ramadan yang kita rindui datang lagi. Maka bila tibanya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala
telah memerintahkan kepada kita. Allah mewajibkan kepada kita. Seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tuan-tuan semua telah ma'ruf, selalu mendengar daripada mulut ulama, mulut tuan-tuan guru, yang merupakan al-ulama itu warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris para nabi. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, yang dekat dengan Allah ialah al-ulama. Mereka inilah yang akan memimpin kita dari dunia ke akhirat sana insya-Allah. Mudah-mudahan kita jangan lari daripada ulama dan kita berdoa supaya Allah kekalkan kita berada, duduk dalam majlis yang dibimbing, diajar, ditunjuk oleh ulama yang merupakan pewaris para nabi insya-Allah. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan selalu dengar dan selalu baca. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Inilah objektif Allah wajibkan kita berpuasa supaya kita jadi apa? Orang-orang yang bertakwa. Apa pentingnya takwa kepada kita tuan-tuan dalam kehidupan yang Allah berikan? Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, yang kita selalu dengar dan saya selalu sebut dalam khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, bagi nak uji. Ayyukum, siapakah dari kalangan kamu ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Ulama menafsirkan ahsanu amala ialah mukhlisina lahuddin, yang buat kerja, buat amal atas dunia, mukhlisina lahuddin, ikhlas kerana agama. Maka orang yang ikhlas beramal dalam kehidupan dia, maka inilah yang dia dapat la'allakum tattaqun. Kita berpuasa ikhlas mata-mata kerana Allah, insya-Allah kita dapat la'allakum tattaqun. Kenapa perlu la'allakum tattaqun? Kerana itulah syarat, kerana itulah tiket untuk kita masuk ke syurga. Orang beriman, orang Islam yang beriman nak masuk syurga kena ada tiket. Kena rebut tiket. Pastikan sebelum mati dapat tiket. Tiket apa? La'allakum tattaqun. Apatah lagi kita berpuasa pada bulan Ramadan, akan dibuka pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan, yang disediakan oleh Allah untuk orang yang berpuasa. Muslimin yang dirahmati Allah. Clear? No? Kita duk pulun teruk-teruk ni untuk apa? Untuk nak dapat tiket. Kenapa perlu tiket? Sebab syarat nak masuk syurga Allah, apatah lagi yang bernama Ar-Rayyan, iaitulah takwa. No? Baik. Allah sebut, saya tazkirah hari ini, saya dah tengok jam, saya ada 3 perkara yang saya nak bagi kongsi dengan tuan-tuan. Apakah keistimewaan berpuasa? Bagaimana kita nak dapat keistimewaan itu? Mengapa perlunya keistimewaan tersebut? 3 benda tu. Tuan-tuan ingat, balik ni boleh sampaikan kepada anak isteri. Kena sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Apa yang baik ambil iktibar, apa yang tak baik tinggalkan. Sampaikanlah, hebahkanlah. Sebab tugas berdakwah ini bukan tugas ulama sahaja. Tugas berdakwah bukan tugas para ustaz sahaja. Tugas kita semua. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Jadi 3. Yang pertama, apakah keistimewaan puasa yang Allah wajibkan kepada kita? Bagaimana kita nak dapat keistimewaan?
Mengapa kita perlukan keistimewaan tersebut? Itu akan terjawab dalam masa 20 minit insya-Allah. Sekarang 2 minit. Yang pertama, apakah keistimewaan puasa? Dalam satu hadis qudsi. Apa maksud hadis qudsi? Lafaz daripada Allah, makna daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dipanggil hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Nabi menyebut, "As-sawmu li wa ana ajzi bih." Saya ulang, "As-sawmu li wa ana ajzi bih." Allah Taala kata puasa itu bagiku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi balasan kepada hamba. Nabi kata lain dalam satu hadis, kalau tak silap saya, kullu amal ibni Adam lahu as-sawm li wa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah manusia adalah baginya sendiri. Maksudnya sembahyang, sedekah, baca Quran, malaikat raqib dan atid mencatat amalan tersebut. Tetapi puasa istimewanya Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi balasan. Hebatnya puasa. Beruntungnya kita berpuasa pada hari ini, sebab apabila kita berpuasa, Allah Ta'ala nak bagi ganjaran balasannya sendiri. Kalau yang lain tu malaikat tolong catat amalan, nanti baru nak bagi. Ini Allah Ta'ala kata dia nak bagi sendiri. Maka ulama menafsirkan dalam banyak kitab. Penafsiran ulama, saya kebetulan tuan-tuan dapat kupasan ini daripada guru saya, Ustaz Yusran Nordin, anak murid Allahyarham Pak Tihker. Selalu mai bagi kuliah, jadi dia kupas benda ni. Jadi saya pun sampaikanlah kepada tuan-tuan. Saya tak kerti tuan-tuan. Tapi kita mengaji, kita dapat faham sikit-sikit, kita kongsi ilmu ni. Maka ulama menafsirkan wa ana ajzi bih kepada 3 perkara. Saya akan ringkaskan. Yang pertama, puasa ini ibadah yang tidak ada riak. Betul tak tuan-tuan? Ibadah yang tak ada riak. Yang tahu hanya Allah saja dengan kita, puasa ke tidak. Semua ramai dalam keadaan ni. Orang tak boleh nak tunjuk. Kita pun tak tahu dia puasa ke tidak. Dia main tunjuk muka letih ya. Oh, puasa lah tu. Sedangkan sebelum tu dia game PH. No? Sebelum tu dia game PH. Belum main masjid. PS berapa? Plastik hitam. Jangan salah faham. No? Pukul 7.30 dia jaga letih sangat. Dia pergi dekat Kelabang Sawit. Ada orang meniaga nasi. Dia pun beli nasi. Maka makan. Buat letih. Lepas tu main sembahyang Jumaat. Lah, kita tahu tak kata dia tak berpuasa? Tak tahu. Dia puasa ke dia tak puasa ke? Dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya di situ ialah mukhlisina lahuddin. Dia ikhlas dengan Allah. Allah tahu dia ikhlas ke tidak. Dia puasa ke tidak. Bila ada mukhlisina lahuddin, maka itulah syarat amal ibadah diterima oleh Allah. Kalau dia berpuasa, kerana apa? Aku kena puasa tahun ni. Sebab kalau tidak, aku tak boleh raya. Selamat Hari Raya. Dia tak boleh nak raya. Dia tak boleh beli baju raya. Dia tak boleh dapat duit raya. Dia puasa kerana nak raya. Semayang dia tak buat. Puasa dia buat. Puasa. Pasal apa dia nak puasa? Saat lagi aku boleh pergi bazar Ramadan. Boleh beli macam-macam jenis raya. Boleh beli macam-macam kuih. Maka dia puasa itu bukan mukhlisin lahuddin. Maka puasa itu tidak diterima di sisi Allah. Maknanya, oleh kerana puasa itu ikhlas diri kita, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Kita tak makan dan tak minum. Maka sebab tu puasa dikatakan oleh ulama tidak ada riak. Amal ibadah lain sembahyang contohnya. Contoh tengok saya pakai serban, pakai dengan ni, pakai dengan jubah, angkat Allahu Akbar, kepang dah. Oh, hebat tu imam ni pun. Imam Qariah punya pun hebatlah. Bukan sebarang pendek dia kata. Tapi kembang tu dia banyak. Boleh tunjuk riak. Kita bersedekah. Kita buat cek. Punya besar. Aku sedekah 20,000. Benda tu ibadah yang boleh tunjuk riak. Tapi puasa ada. Okey, itu yang pertama. Sebab tu bila tidak ada riak, Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bih. Aku yang akan bagi balasan. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa ialah sifatul malaikah. Puasa ni sifat para malaikat. Malaikat ni Allah Ta'ala cipta daripada mula jadi sampailah kiamat. Tidak makan dan tidak minum. Jadi tuan-tuan, sebelum tu saya sebut sikit makna puasa. Supaya tuan-tuan dapat ilmu, kita kukuhkan sebagai ulang kaji. Puasa ni apa? Menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum.
serta perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Itu makna puasa. Sekali kita akan kupas apa maksud menahan diri. No? Baik. Sifatul malaikah. Kita bangun bersahur tadi. No? Bangun bersahur dan kita tahan diri kita tak makan dan tak minum. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada bangun sahur tadi sehinggalah ghurub syam, sehinggalah terbenam matahari. Maka perbuatan kita itu adalah merupakan perbuatan para malaikat. Hebat tak? Malaikat adalah makhluk yang hebat. Jibril makhluk yang hebat. Amilin Allah, pekerja-pekerja Allah. Apabila malaikat hebat, orang yang meniru perangai malaikat juga adalah hebat. Kita berpuasa adalah ibadat yang hebat yang dilakukan oleh para malaikat. Maka Allah sebut, wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi balasan. Boleh ya tuan-tuan? Hebat. Kalau balik abang ke anak-anak, puasa bukan main-main. Kita puasa ni hebat. Allah bagi balasan. Syurga. Syurga apa? Ar-Rayyan. Sebut syurga, nikmat dia terlalu hebat. Tak perlu cerita tentang syurga. Benda yang tak pernah didengar, benda yang tak pernah dilihat, benda yang tak pernah dirasa. Itulah syurga. Ha? Dalam Al-Baqarah diceritakan tentang syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannah ila al-akhir. Okay. Yang ketiga, apa keistimewaan puasa? Puasa idafah. Disandarkan kemuliaan itu kepada puasa. Seperti mana Kaabah, Baitullah. Kaabah tu batu saja. Dibina batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail. Tetapi dimuliakan, disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Maka diperintahkan kita melakukan syariat tawaf di Kaabah. Kerana batu itu dimuliakan oleh Allah. Begitu jugalah dengan puasa. Perintah Allah Ta'ala, maka dimuliakan kepada orang yang berpuasa itu. Idafah, disandarkan kemuliaan kepada puasa. Sebab tu kita berpuasa berbeza dengan amal ibadah lain. Cuba tuan-tuan perhati. Sembahyang, kalau kita minum, batal tak sembahyang kita? Batal. Tengah takbir Allahu Akbar, kita makan nasi, coklat ke apa, batal tak? Batal. Tetapi puasa ada. Sahur pagi tadi makan nasi, minum air teh tarik, dapat pahala. Pasal apa? Bangun sahur itu sunnah Nabi. Di sana ada keberkatan. Hebat. Tuan-tuan setelah selesai pergi sembahyang subuh, tuan-tuan tidur pada bulan puasa, dapat pahala tak? Dapat. Hebat puasa. Tuan-tuan bekerja kerana Allah pada bulan puasa, dapat pahala. 12 jam kita berpuasa tu, termasuk dengan malam, kita ihyakan Ramadan, kita dapat pahala sentiasa. Kita bercakap benda baik pada bulan puasa, kita buat amal kebajikan yang baik pada bulan puasa, semua dapat pahala. Tidur dapat pahala. Tidur dapat pahala? Ya, bulan puasa. No? Apatah lagi tuan-tuan buat amal ibadah lain, dapat pahala belakang. Hebatnya. Oleh kerana idafah, disandarkan kemuliaan kepada puasa, maka Allah sebut, wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi balasan. Okay, clear? Jawab soalan yang pertama, apakah keistimewaan puasa? Ada 3 perkara. Okay. Bagaimana kita nak dapat keistimewaan tersebut? Kita nak kena buat apa? Okay. Bagaimana? Maka kita kena tengok Nabi ajak kepada Mu'az satu doa yang saya pernah sebut di sini. Tiap kali lepas sembahyang, lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita baca Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada ila al-akhir. Lepas tu kita baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulang. Jadi tuan-tuan kena baca. Tiap kali lepas sembahyang dalam doa agak baca. Ajak anak-anak doa ni. Sangat besar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Juga ada 3 perkara. Bagaimana kita nak dapat keistimewaan puasa pada bulan Ramadan ni? Kita kena jaga 3 ni. Kita nak strategi apa? Apa strategi kita? Oleh kerana kita dah diberikan peluang dan kesempatan berada dalam madrasah Ramadan, tuan-tuan, kita nak buat apa? Mungkin orang tanya, Tok Imam, kami nak buat apa ni? Takkan sekat semayang saja. Takkan sekat baca Quran saja. Takkan semayang tarawih saja. Apa lagi kami nak buat? 3 benda ni. Fikir sendiri dan buat. Yang pertamanya,
ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ala zikrika, atas mengingati Engkau. Rupanya nak ingat Allah tu, hati nak ingat Allah ni kena go through kepada pemilik hati. No? Sebab hati ni sangat penting. Kalau hati tak boleh ingat Allah, rosak segala amalan. Jadi nak dapat hati yang ingat kepada Allah, kena pergi kepada Allah, kena angkat tangan, minta doa. Sebab kalau tak minta doa, kita rasa kita hebat, aku confirm 24 jam ingat Allah. Belum tentu. Kita nak 24 jam hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah. Pasal apa? Kita al-faqir ilallah. Orang yang sentiasa bergantung kepada Allah. Sebab tu kita mula setiap amalan kita bismi. Apa maksud bismi? Dengan nama Allah. Seluruh kehidupan kita. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita kena ingat Allah. Sebab tu Nabi sebut inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salahat jasadi kullu. Wa idza fasadat, fasadat jasadi kullu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah segala amal yang keluar. Kalau jahat daging tu, maka jahatlah perbuatan yang keluar. Ala wahyal qalb. Iaitulah hati manusia. Betul tuan-tuan? Kalau hati busuk, mulut cakap benda apa? Benda kotor, benda maksiat, benda jahat. Mata tengok apa? Tengok benda maksiat. Telinga dengar apa? Dengar benda maksiat. Tangan buat apa? Ambil hak orang. Perut apa? Masukkan benda yang haram. Kemaluan, dia akan halau kepada tempat yang haram. Kaki, melangkah kepada tempat yang dia tak main ke masjid. Kalau hati dia kotor, dia tak akan main ke masjid. Dia akan pergi cari tempat-tempat maksiat. 7 anggota ni akan membawa dia masuk ke neraka Allah. Tapi kalau hati dia elok, hati dia bersih, sentiasa ingat kepada Allah, 7 anggota ni bawa dia masuk syurga, tuan-tuan. Yang ni yang kita nak jaga. Maka kita kena jaga hati ni, tuan-tuan. Kita kena angkat tangan, berdoa kepada Allah. Dan doa yang diajar oleh Nabi ada 8 penyakit hati. Ada 8 penyakit hati yang tuan-tuan tengok dalam wirid maksurat ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan. Wa a'udzubika minal ajdi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 doa penyakit hati yang Nabi ajak kita kena berdoa supaya penyakit tu hilang daripada diri kita. Bila hilang, kita dapat hati yang tenang. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan cari dalam wirid maksurat, makna dia ada. No? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan. Resah, gelisah dan sedih. Hazan. Buat ada lagi lah. Bakil, kedekut, tak semangat, tak bermotivasi nak beramal ibadah. Minta doa, minta doa, minta doa. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa pada aku nak berkenankan. Maka kita kena angkat tangan kepada Allah. Kita kata apa? Ya musabbibal asbab. Wahai Tuhan penyebab kepada segala sebab dalam kehidupan kami. Ya fatihal abwab. Wahai Tuhan yang membuka segala pintu kebaikan dan pintu kejahatan. Ya sami'al aswat. Wahai Tuhan yang mendengar segala suara-suara. Ya qadiyal hajat. Ya mujibat da'wat. Wahai Tuhan yang menyempurnakan segala hajat. Ij'al lana minan najihin. Jadikanlah kami orang yang berjaya. Okey. Itu yang pertama. Bagaimana kita nak dapat istimewa? Kita kena cek diri kita, muhasabah diri kita. Aku ni sentiasa ingat Allah tak? Ataupun aku leka, lalai dengan perintah Allah. Kita sembahyang, tak puasa. Kadang-kadang kita leka dan lalai dengan alat ni. Ni, yang ni banyak. Nak tidur, bangun tidur, pegang yang ni. Nak tidur pun pegang yang ni. Al-Quran tak pegang juga. Al-Mulk tak baca juga. Sedangkan dia tahu bila mati Al-Mulk itu membantu menemani dia dalam kubur. Tapi dia tak buat. Dia kira nak tengok sebelum tidur, nak kena baca dulu mesej dalam WhatsApp. Dia tak baca langsung mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia tahu bahawa mesej Allah Taala, Al-Quran yang merupakan mukjizat itu, yang Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di yaumul qiyamah beri syafaat. Nampak tak? Okey, itu yang pertama. Bagaimana nak dapat keistimewaan tadi? Yang kedua. Masuk lagi.
Masuklah. Kalau tak ada, to be continue. Yang kedua saya sebut secara ringkas, kita dengar loceng kita berhenti. Kita dengar bunyi kita berhenti. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma ini wasyukri. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Bersyukur atas nama Allah. Jadikanlah kita hamba kelompok manusia yang sentiasa bersyukur dengan nama Allah. Sebab dalam Quran sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Kita jadi golongan yang sedikit. Perhati tengok, terlalu banyak nikmat yang ada pada diri kita yang harus kita syukuri. Hari ini kita boleh berpuasa, boleh main sembahyang Jumaat walaupun kita tak ada duit. Alhamdulillah. No? Sihat. Ada orang tak boleh main sembahyang Jumaat, terlantar sakit. No? Nak main tak ada lah, tapi nak buat macam mana? Ada orang ada kereta besar, rumah besar, isteri besar, tapi tak boleh main sembahyang Jumaat juga. Sebab kebesaran itu menghalang dia. Okey, dan yang ketiganya wa husni ibadati. Perelokkan amal ibadah. Itu strategi yang ketiga. Masuk saja Ramadan, kalau biasanya main masjid tak sembahyang sunat, tingkatkan sembahyang sunat. Kalau biasanya tak pernah baca Al-Quran setiap hari, bulan Ramadan ni kena jadikan Al-Quran itu rutin dia. Mesti baca walaupun satu ayat. Mesti baca walaupun satu muka surat. No? Mesti baca walaupun satu waktu. Kalau boleh, tiap waktu. Sebab tuan rumah Ramadan ialah Al-Quran. Apa dalil dia? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk kepada manusia. Maknanya tuan rumah bulan Ramadan ialah Al-Quran. Siapa-siapa yang tak peduli dengan Al-Quran, puasa dia hanyalah lapar dan dahaga saja. Wallahu alam. Maaf tak ada nak selesai. Soalan nombor 3, jangan ke mana-mana. Insya-Allah ada rezeki, panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi dan saya boleh berikan tambahan sedikit kupasan insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.